Betul tak? Yes, sir. The line is okay ke tak okay ni? Okay, sir. I ni dah 3 minggu I tak tengok. I was saying 3 minggu ni I tak pernah tengok lagi muka you all lagi ni. Tak apa. Feel free to ask question lah ya, macam biasa. So first on the first week tu kita belajar on charge. So on charge, there are requirements. Apa itu charge? Apa tujuan charge kita belajar ya? A charge, general rules-nya dia adalah notice ya. Okay? A charge, pertuduhan adalah notice. That's the general rules. Dan itu adalah benda pertama yang kita kena lihat sebelum kita buat ataupun ambil apa-apa kes kriminal atau kes jenayah ya. So in charge, section yang paling penting, antara yang penting dan paling penting adalah section 152. You have to read, baca section 152 CPC ya, para 1, 2, subsection 2, subsection 3 penting ya. Dan di situ kita akan lihat apa yang perlu ada ya di dalam sesuatu charge ya. Section 153 menyatakan dengan jelas 3 perkara yang perlu ada, iaitu time, place and also what is the type of offence committed lah ya. Okay. Then the issue of error in time, whether it's particular, is material or not, yang tu kita akan ada beberapa case yang kata mistake as to the date is not material unless it is part or essential part of the case of the prosecution. Faham ya? Faham tak masa cakap tu? Maknanya masa atau tarikh tidak material unless it is so essential to the case of prosecution. Ya. Contoh dalam kes, kita ambil kes rape atau kes rogol atau kes liwat. Ya, time is essential. Ya, time is essential. Date is essential. Because untuk dibicarakan seseorang untuk kes-kes yang begitu, rape, ya, rogol atau liwat, tarikh itu cukup penting, is essential. Okay, so sekiranya tarikh itu silap, kebanyakan peguam akan berhujah bahawa kes prima facie ke atas tertuduh itu tidak dapat dibuktikan. Ya, so the time, date in the charge is very important dalam kes-kes yang tertentu. Ya, then we go through on joint charge, ya, joint trial, bagaimana apa, what constitute joint charges, what constitute joint trial, bagaimana, ya. Dan if there's a amendment of the charge pun kita belajar, prosecution at any stage they can amend the charge, they can, yeah. So but provided that the charge need to be read to again to the accused. Okay. Pengalaman saya untuk amendment of charge, seorang hakim bernama
Datuk Abdul Alim Abdullah di Shah Alam pernah membuat pindaan kepada pertuduhan selepas kes pembelaan telah ditutup. Ya. Okey, semua tahu ke di dalam kes jenayah ada berapa peringkat? Ada berapa stage di dalam? Tiga, sir. Okey, Faiz apa? Tiga tu. Ada pendakwaan dekat pertama tu kan. Okey. Lepas tu pembelaan kan. Ya, okey. Betul. Lepas tu bila dah jatuh hukum ada rayuan. Kita tak pergi lagi raya, Faiz ya. Kita Okay, sorry. Ya, no, tak apa. It's okay. You're right, Faiz. Kita ada untuk perbicaraan, kita ada dua stage. Ya, Faiz ya. Kita ada dua stage. First, kita ada stage pendakwaan, prosecution stage. Okay. Yang ini in relation to our topic today, summary trial section 173 CPC. We will go through later. Okay. Ada dua stage. Pertama adalah stage pendakwaan, kedua adalah stage pembelaan. Stage pendakwaan, sekiranya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie, baru tertuduh diarahkan untuk masukkan pembelaan. Then only kita akan masuk stage pembelaan. Okay. Tetapi sekiranya at the end of prosecution, di akhir kes prosecution, pendakwaan, didapati bahawa pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan satu kes prima facie. Jadi mahkamah tidak ada pilihan, mahkamah akan melepaskan dan membebaskan tertuduh daripada pertuduhan di akhir kes pendakwaan. Okey. So kes yang saya sebutkan tadi, sekiranya saya tak silap, saya memory serve me right, nama dia Muhammad Taha, seorang warga negara Sudan. Kes beliau telah dipanggil untuk membela diri. Bukan Muhammad Taha. Satu kes ini nanti saya dapatkan citation dia. Ketika ingin nak jatuhkan hukuman, yang Arif mempunyai sesuatu di dalam kepala dia dan inquire ataupun bertanyakan kepada pihak-pihak pendakwaan dan juga pembelaan mengenai fakta di dalam kes tu. Dan dia telah mengarahkan pihak pendakwaan untuk membawa beberapa dokumen. Ini di akhir kes pembelaan ya. Dan disebabkan dokumen yang dibawa oleh pendakwaan itu, Yang Arif telah meminda pertuduhan di akhir kes pembelaan telah ditutup dan nak dijatuhkan hukuman ni. Beliau telah meminda pertuduhan dan pertuduhan tersebut dibacakan sekali lagi kepada tertuduh. Maknanya nak tunjukkan di dalam kes ni, even selepas kes pembelaan ditutup, mahkamah boleh membuka balik dan meminda pertuduhan, tetapi provided dengan syarat pertuduhan pindaan tersebut perlu dibacakan kepada semua tertuduh. Okey. Nanti saya dapatkan citation dia tu melibatkan kes 302 bunuh dalam kes tu. Ya. Dan kita juga dalam pertuduhan juga kita ada bincangkan tentang alternative charge. Alternative charge ni section 166 apa dia? Sekiranya the principal offence ataupun kesalahan utamanya tu, contohnya dalam kes melibatkan kenderaan motor iaitu curi 179A ya, 179A Penal Code, iaitu mencuri motor kenderaan, selalunya pihak pendakwaan akan memberikan satu alternative charge ataupun pertuduhan pilihan kepada tertuduh ya, yang selalunya di bawah section
411 iaitu memiliki barang curi yang mana hukumannya lebih rendah. Ya. Ini bawah Seksyen 166. So selepas pertuduhan apabila terdapat pertuduhan pilihan, maka pihak tertuduh boleh memilih mana satu pertuduhan nak mengaku salah tu. Normally they will adopt untuk satu pertuduhan yang mana mempunyai hukuman yang lebih rendah lah. Seksyen 411 minimum 6 bulan saja. Ya, unlike 179A minimum adalah setahun. Okey. Itu untuk alternative charge. Ya, dan kita juga pergi kepada effect of error in charge. Ya, apabila kita membincangkan mengenai effect of error in charge, Seksyen 422 perlu dibaca sekali dengan untuk topik ini. Ya, apa requirement sekiranya terdapat kesalahan dalam pertuduhan, adakah ia memaksa kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Criminal Procedure Code Seksyen 422 boleh digunakan, ya, to cure the error, untuk merawat kesalahan yang terdapat pada pertuduhan tersebut. Tapi apabila kita bincangkan mengenai effect of error, the key is always, if there's an error, whether the error had caused to a failure of justice. If there is, then mahkamah akan melepaskan dan membebaskan tertuduh daripada pertuduhan. Ya, mahkamah akan lihat the effect of error towards the accused, ya, kepada tertuduh. Okey. Alright, dan kemudian kita itu minggu pertama, minggu kedua kita bincang mengenai bail. Ya. Apa itu bail? Ya. Bail ni apa? Jaminan. Okey. Ya, jaminan. Apa dan in bail kita bincangkan apa itu bailable offence, non-bailable offence. Ya. Ini dapat dilihat dalam Seksyen 2 CPC, ya. Tafsiran kepada bailable offence. Ya, Seksyen 2 CPC. Ya. Dan seterusnya kita pergi kepada bailable, apa itu bailable offence, non-bailable offence. Minggu lepas ada salah seorang daripada kita tanyakan saya, if there's a bailable offence, boleh atau tidak mahkamah refuse atau tidak membenarkan dijamin. Jawapan saya boleh. Dan nak jadikan ceritanya juga, pada minggu lepas juga saya come across to a case baru saya minggu lepas, which prosecution deny bail, not deny, refuse to offer bail. Ya. Bail yang perlu pihak yang perlu tawarkan adalah pihak pendakwaan. Ya. Mahkamah akan menentukan jumlah saja. Tapi yang menawarkan adalah pihak pendakwaan. And in my case last week, it's a bailable offence. Seksyen 12.2 saja, kecil saja kes dadah. It's a bailable offence. Tetapi tapi prosecution kata tak nak offer bail. And they give a reason to it. They give a reason to it, which is a very good reason, which is my client in 2015, he had a case, dan di dalam kes tersebut dia telah melarikan diri. Okay? Dia telah melarikan diri. So what happened is that prosecution kata dia tak nak offer any bail.
on that ground. Ya. Siapa tanya saya minggu lepas? Ria Sudin ke ataupun Faiz tanya saya. So it happens to me last week and I just want to share with you. Itulah yang berlaku di camp. But I urge the court to allow my client to be bail, untuk dijamin. So sebagai peguam, kita kena persuade, ya, pujuk mahkamah. As a peguam, kita kena pujuk mahkamah untuk benarkan juga anak guam kita dijamin. Sekiranya dia mampu dijamin dan dia seorang yang boleh dijamin. Ya, sebagai peguam kita kena. That is our duty to ask for a bail. Even in a unbailable offence such as murder ke, ya, senjata api ke, sekiranya dia mempunyai dia meets the requirement ataupun mencapai syarat-syarat yang boleh dijamin. Macam kita bincang minggu lepas, wanita, kanak-kanak bawah umur, maka kita sebagai peguam bela dia, kita kena minta, kita kena persuade the court to allow for our client to be bail, untuk dijamin. Okay? So in that case, in my case last week, I urged the court, I persuade the court to allow my clients to be released on bail. And in doing that application, dalam membuat permohonan tu, salah satu faktor yang saya kemukakan adalah bahawa anak guam saya sekiranya berada di luar ni, keselamatan atau kesihatan beliau dengan melihat kepada kes COVID-19 yang banyak sekarang ni, especially di dalam penjara, penularan dalam penjara ni cukup hebat sekarang ni. So on that grounds, salah satu grounds saja, mahkamah telah terima permohonan saya dan membenarkan dia dijamin. Ya. So as lawyers, sebagai peguam, we should highlight whatever facts to the judge in seeking for a bail for our client. Kena. Okay? This is where your general knowledge penting, your extra reading tu penting, ya. Because untuk apply for bail, it is purely in the hand of the judge. 100% dalam tangan magistrate ataupun hakim session tu. Dia nak bagi, dia tak nak bagi, semua dalam tangan dia. Okay, faham ya? So, kita sebagai peguam, we have to apply. Kalau tidak boleh sesi ini, sesi yang akan datang, kita apply lagi sekali, no problem. I have case where I apply 4-5 kali dan untuk kali kelima saya rasa barulah mahkamah benarkan beliau dijamin. Ya. So, kita bukan bermakna untuk apply for bail, we must apply on the first day only. You can apply in other session juga. Yeah. So it doesn't mean that if you fail on the first day, on the second day you kata oh tak dah, kita dah apply, so kita tak payah apply lah. So kita tak boleh apply dah. No. You can apply for bail at any time or any stage. Bila-bila pun tak apa. Okay. That is on bail. So section 388, the exceptions of where we can allow bail even in an unbailable situation such as murder. Yeah, we have gone through cases such as Datuk Balwan Singh, yeah, very they can celebrated case lah on bail, dan juga yang kes melibatkan anak Chandra Muzaffar, Dr. Chandra Muzaffar tu pun sama. So these are the case yang memang mahkamah menggunakan budi bicara dalam membenarkan jaminan dapat diberikan kepada seseorang itu.
Alright. So sekiranya bail ini, apabila kita cakap pasal bail, dia ada syarat. Where can we find, mana kita boleh jumpa syarat-syarat ni? Kita boleh jumpa dalam bond dia. Somebody was asking me about bail and bond. Bail adalah jaminan ataupun duit jaminan. Bond itu adalah apa yang disign, yang dalam kertas tu. Ya, bond, apa yang dinyatakan di dalam kertas jaminan tersebut. So whatever syarat-syarat akan dinyatakan di dalam bond, yang mana orang yang penjamin akan diterangkan syarat-syarat jaminan tersebut. Ya, sekiranya tidak boleh mendekati mangsa, akan dinyatakan dengan jelas. Akan dinyatakan dengan jelas juga jumlah jaminan yang ditawarkan, jaminan yang diberikan oleh mahkamah. So, syarat-syarat lain adalah untuk memastikan kehadiran tertuduh ke mahkamah. Ya, sekiranya saya menjamin seseorang, saya kena pastikan orang yang saya jamin itu wajib hadir ke mahkamah. Ya, wajib ya. Wajib hadir. Boleh ke dia tak hadir? Boleh. Dengan kebenaran mahkamah sahaja. Ya, tidak ada exception lain. Alright. Bila you all dah jadi peguam nanti, sometimes anak guam akan come to you, akan datang, akan tanya, "Tuan, saya tak nak, kalau boleh boleh tak saya tak datang ke mahkamah?" You akan jumpa klien-klien macam ni. Dia akan tanya, "Boleh ke saya tak datang ke mahkamah?" Jawapan saya senang saja, you boleh tak datang. Tapi nanti mahkamah tarik balik duit jamin. Okay? So you have to be clear in the advice. Dalam, you mesti jelas. Advice you nak bagi kepada klien you ni mesti kena jelas. Ya? Jangan mislead dia. Because at the end of the day, he can be your client and he can be your enemy as well. Kenapa saya cakap macam tu? Dia akan pergi ke mahkamah, dia kata, "Oh, lawyer saya kata tak perlu datang." You see? This is the situation where he will be your enemy. So court akan tanya kita lah. So nama baik kita sebagai peguam akan terjejas kat situ. So nama baik sebagai peguam kena jaga. Ya. Sebagai peguam Muslim, sebagai peguam Muslim, kita kena jaga sebab nama kita adalah apa yang kita bawa di mahkamah. Ya, orang akan kenal kita sebab nama kita. Kalau kita we mislead our client teruk-teruk sangat sampai tahap tu klien tu busukkan nama kita, yang rugi kita lah. Ya. So our name kena jaga. If it's no, no. If it's black, it's black. If it's white, it's white. Okay, you jangan kata, "Oh, you boleh tak datang?" Tak apa, kita buat MC palsu. Contohnya lah. Because what I say today in relation to breach of bail bond, ada peguam yang advise klien tak apa, kita ambil sijil MC palsu. Ya? You all tahu tak MC palsu tu apa? Pernah tengok MC palsu? Pernah cuba dapatkan? Yang beli dekat klinik tu ke sah? Beli kat klinik, kiranya you beli kat klinik betul, okey. Tak pernah sir, tak pernah tengok. Okey, dia sekarang ni, dia ada satu sindiket. Ya, dia ada satu sindiket. Dia orang ni memang, they are all businessmen. Dia orang ada sindiket sekarang ni yang menjual MC palsu yang dicop oleh doktor. Doktor tu memang wujud. Buku MC tu dia orang print and they can just sell it for I think 30, 40, 50 ringgit satu. Okay, dia ada sindiket yang jual MC palsu. Yang mana kalau kata mahkamah check dengan doktor ataupun hospital tu, it turns out MC tu tak pernah dikeluarkan. Okay, so yang macam Wan Nur tadi cakap tu, Nur kata tadi pergi ke klinik minta MC, kalau doktor nak bagi tu budi bicara dia lah kan.
mungkin kita sore throat kan, mungkin kita ada apa-apa sakit sikit-sikit, tapi kalau kata kita minta dengan doktor kata okey tak apalah kami bagi. Itu it's I think itu bukan palsu. Ya, clear? Even kalau tanpa rawatan pun tu, dia dikira bukan palsu jugalah. Jadi kita bagi. I know what you mean. Maknanya you pergi ke klinik tu, pujuk doktor tu, doktor bagi. Maksud you? Dia tu? macam ni tu, kita pergi dekat klinik tu kan, dekat kaunter, and then kita cakap nak MC je. Tapi tak jumpa doktor pun, and then dia akan bagi surat MC tu, chop doktor tu juga. And then Yes. Kalau dalam keadaan macam tu, bagi saya lah, you beli MC tu satu, tapi dia mesti akan tulis rekod dalam buku dia tu. Faham tak? Maknanya buku klinik ataupun MC buku klinik, you memang diberikan MC. Dan itu tidak dikira sebagai MC palsu, tahu tak? Yang ni, saya bukan doktor, saya keluarkan satu MC untuk no contohnya. Itu adalah MC palsu. Okay? Untuk orang yang pergi ke klinik, pergi kat counter, over the counter, boleh jual tu. Dan doktor kat dalam sign, I think yang tu kita tak boleh lah kata dia palsu. Tapi doktor tu mungkin akan kena etika punya mungkin akan kena lah kot. Kalau in terms of etik dia tu memang salah lah kan. Tapi itu tak dianggap sebagai palsu bagi saya. Palsu ini adalah you pergi beli daripada any Tom, Dick and Harry. Orang tepi jalan saja. Macam beli surat khabar tu je. Berhenti tepi kereta, cik saya nak satu MC. Dia bagi MC. Okay? Even they caught a person with satu buku MC hospital kerajaan, termasuk chop sekali dia ada. So, sebagai peguam kita tak boleh advise macam tu. Ya. Benda-benda yang illegal try to avoid. Ya. Dia dalam dunia kepeguaman ni, kita ni diberikan kelebihan sebagai peguam. Allah bagi kelebihan kepada kita untuk tengok undang-undang ni in both ways. Ya. Kiri boleh, kanan boleh. And some of us, some of the lawyers, sorry to say, ya, cuba untuk ingat kita boleh buat benda yang illegal lah. Upon knowing apa itu undang-undang apa, kita boleh buat benda illegal. Hakikatnya tak boleh. Jangan buat. Nasihat saya sebagai seorang peguam, ya, especially saya boleh dia agak muda lagi, peguam muda, walaupun 15-16 tahun, sebab ada lawyer yang 40 tahun in practice. Kita ni 15, 17, 20 tahun ni kiranya muda lagi lah. Kita cuba avoid in doing that kind of conduct. Advice klien, you pergi ambil ya MC palsu. No. It is wrong. Ethically, it is wrong. Kalau dapat tangkap, dengan kita pun jadi susah. Okay? Because I can recall one incident in Ampang, kes samun yang I buat. Dia ada 5 accused. Salah seorang daripada accused ni, dia cerdik lebih sikit. Dia takut. I have applied for bail and court allow. Dalam kes samun, dia section 395, it is non-bailable. Yeah, it's non-bailable. But we apply. As lawyers, I apply and court grant. Even though the amount is big, 40,000 ke 35,000, tapi court allow. Fact. Dia boleh bagi. But the problem with my client here is that dia ni penakut. Dia a day before ni, he will call me, takut, shivering. Tuan, saya ni pening lah, saya sakit lah, saya takut lah besok masuk penjara. So as lawyer, saya kata tak masuk penjara lagi. But this kind of client, dia akan ada tau. You will come across this kind of client. So what happened is that the next day, during mention, dia tak tahu pergi mana. Dia takut sangat, dia tak pergi. So on the next date, he came with the MC. What happened is that Session Court Ampang call up the doctor yang ada, kan? Kalau you tengok you punya MC, especially yang kajian lah, ya, dia akan ada nama doktor. What happened is that Hakim Session call doktor ni.
Bila call doktor ni, it turns out doktor ni kata apa? Dalam rekod saya menunjukkan dia ini tidak pernah ada rekod pernah datang hospital langsung. You see? You know what happened to my client? Kalau you all jadi hakim, apa yang you akan buat macam tu? Come on. You as judge ataupun sebagai magistrate, what will you do? Come on. Boleh tambah hukuman ke? Ya? Boleh tambah hukuman ke? Boleh? What? Apa what? Tambah hukuman. Beratkan lagi hukuman. Dia tak jatuh hukum lagi, Wan. Revoke bail. Ya? Revoke bail. Revoke bail. Yes. You sebagai hakim, kalau you dapat tangkap caught that guy atau that person buat kesalahan yang macam tu, which is in breach of the bail bond. What is the bail bond dia? You must come to court every time without fail. Yeah? What the court can do or will do, they will revoke the bail. Yeah? They will revoke the bail. And in that case, Hakim Mahkamah Session revoke his bail. Daripada sihat, my client daripada sihat, the next few months I jumpa dia, last at the end of the day dia jadi gila. Jadi sewel duduk dalam, orang duduk kat luar, dia pun duduk dalam. And not just that, the court revoke dia punya bail and also forfeited his bail money. 35,000 forfeited. Dia pinjam dengan Along cari. So basically this is the problem lah. Never, macam saya cakap tu, never advise your client to do illegal things. Kalau katalah I advise him to go and get the duit jamin, the MC, what will happen is that he will come to me and say that tuan yang suruh saya ambil MC hari tu. So now court had revoked my 35,000, tuan kena bayar. Oh, you see? Mana nak cari 35,000? So be careful. When you advise your client, advise properly and advise in accordance to the law. Even though it is you tak favorable, akan jadi favorite dia, ya, dia akan mungkin dia tak suka dengan you, but it is your duty to inform him or her the truth or the law. Faham, ya? So that is on breach of bail bonds, ya. So when you breach any bail bond, you will suffer. At the end of the day, your bail will be revoked. And if you revoke, then that's it for you. No bail, meaning that you have to go to prison. My client tadi, court revoke dia punya bail, masuk dalam penjara, court refuse, even though I apply. Okay, so in revoking a bail, you have to know section 3885 lah. The power of court to revoke bail. 3885. Yeah. And the key here is that at any stage of the proceeding, at any stage of the proceeding, court can revoke his bail. Faham, ya? Alright. So last week juga kita bincang pasal amount of bond in the bond, jumlah duit jaminan. It is purely on the hand of court lah, mahkamah yang akan tentukan. Yeah. But sebagai magistrate atau if you all graduate nanti you akan jadi magistrate, sit as a magistrate. In exercising your power to grant bail, bear in mind one thing: bail is a security for him to attend court. And it is not for
punishment purposes. So bear in mind, bail is not to punish, but to ensure a person to come to court. Okay? Is it clear? Kat setakat tu? Saya nak tanya. Ya. Yang masa kita nak minta bil ni kan, dia sebenarnya dalam bentuk template ke, form ke, ataupun kita cakap mulut je kita nak mohon bil? Okey. Bila pertuduhan diterangkan, dibaca dan difahami, pengakuan telah diambil, dia minta bicara, kita akan diberi peluang sebagai peguam, kita akan diberi peluang untuk usulkan kepada mahkamah untuk anak guam dijamin. Ini secara oral. Ya. Narisha. So ini secara oral, kita akan apply, buat permohonan ke mahkamah secara oral. Waktu itu di dalam mahkamah. Selepas pertuduhan dibacakan, diterang dan difahami. Faham ya? Faham saya. Okey. Ada Naisha, saya jawab tak soalan Naisha tu tadi? Ke Naisha ada mana yang tidak menjawab soalan tadi tu? Jawab saya. Maksudnya masa tengah penjaraan tu kita minta secara oral lah. Yes. Ya, masa pertuduhan dibacakan tu kita minta secara oral. Okey. Okey, that is bail pending trial atau bail sebelum perbicaraan lah. Ya. Dia ada juga, kita bincang juga pasal bail pending appeal. Pending appeal ni maknanya rayuan dibuat dan mahkamah benarkan beliau dijamin. Kalau tak dijamin, dia akan masuk penjara to serve sentence, untuk jalani hukuman lah. Okey. Tetapi sekiranya kita minta untuk stay ataupun penangguhan hukuman, maka mahkamah akan minta seseorang tertuduh itu untuk kemukakan jaminan pending appeal. Ya. Okey. So jaminan pending appeal, apabila seorang itu memasukkan jaminan pending appeal, segala hukuman penjara akan ditangguhkan. Apa yang tidak akan ditangguhkan? Anyone? Based on your reading, apa yang tidak boleh ditangguhkan? Bail pending appeal. Gantung. Ya? Hukuman gantung sampai mati. Gantung sampai mati itu adalah hukuman. Ya? Hukuman pemenjaraan boleh ditangguhkan. Okey? Yang tidak boleh ditangguhkan bail pending appeal adalah denda. Okey Wan ya? Denda tidak boleh ditangguh. Kalau seseorang itu dijatuhkan hukuman, contoh dalam kes yang melibatkan rasuah, dia ada penjara mandatory dan juga denda, maka seseorang itu apabila dikenakan hukuman denda itu, walaupun terdapat bail pending appeal, dia kena bayar denda itu kepada mahkamah. Okay? You can stay untuk hukuman penjara tetapi tidak kepada hukuman denda. Faham ya? Contoh yang paling terdekat adalah Datuk Seri Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib dikenakan denda juga, kan? Ya. Dan denda ini beliau bayar. Okey. Tetapi betul. Tetapi untuk hukuman penjara tangguh. Okey. So kita untuk belajar law ni, to make it easier, kita kena cari hak yang public figure macam ni, dan itu membuatkan kita senang untuk tengok. Oh, rupanya macam gini. Bail pending appeal apa? Apa situasi dia? Oh, penjara kita boleh stay. Sebat boleh stay. Denda tak boleh. Okay. So that is bail pending appeal. So apabila seseorang itu mendapat penangguhan hukuman, maka hukuman penjara dan juga penjara dan juga sebat ditangguhkan juga. Tetapi sebagai peguam, kita kena sekiranya terdapat keadaan yang mana anak guam kita dikenakan hukuman denda macam Datuk Seri Najib tadi kan. Kita kena apply juga, kena buat permohonan juga kepada mahkamah untuk penangguhan kepada denda tersebut. Faham tak? You must apply.
you kena minta juga. Bagi tak bagi nombor 2. Tapi sebagai peguam, kita kena minta juga untuk penangguhan hukuman denda. Alright? So, bila penangguhan hukuman denda ni, saya ada pengalaman, saya minta untuk satu kes SPRM, mahkamah benarkan. Okay, bila mahkamah benarkan, it's okay lah. Nobody can question lah. Okay? So, ada keadaan yang mahkamah akan benarkan penangguhan even kepada hukuman denda. Okay? So, that is on bail pending appeal. So, we end untuk bail pending appeal. Okay, sekarang kita akan pergi kepada topik hari ini. Ya. So, I just want to know sekarang ni, this week ni, minggu ni, apa yang you all dah belajar ni? This week, sir. Ya? This week. Hari ini kami belajar pasal summary trial. Summary Doktor diterangkan section 173. Yes. Subsection A sampai subsection H. So, F, doktor cover juga kan? F doktor dah cover juga. Yes. So, okay. For us to go through section untuk summary trial. So, I nak you all ada depan you sekarang ni CPC. Ya. Please ada satu CPC di sebelah, dan sebab kita section 173 ni, apa yang kita belajar untuk first week dan second week, kita akan masih lagi akan ulang untuk section 173. Okay. Apa itu section 173? Ya. So, summary trial ni dia bukan macam summary judgment ke summary apa. Ini adalah section 173 adalah guideline kepada proceeding kes jenayah di mahkamah di Malaysia. Ya. Okey. Sekarang kita pergi untuk section 173A dulu. Section 173A adalah keadaan yang mana apabila seseorang itu dipanggil untuk datang ke mahkamah. Yang macam kita bincang tadi, ya, macam kita recap tadi. Apabila dia dibawa ke mahkamah, pertuduhan diterangkan, dibaca dan difahami, ya, dia ada dua option. Apa tu? Plead guilty ataupun claim trial. Okey, section 173A memberikan apa hak-hak beliau. Ya. Plead guilty or claim trial. Jelas kat situ. 173A ada soalan tak? Jelas. Jelas ya? Sebab kita dah go through yang first and second week tadi. So, ini memang you all mungkin dah expert dah ni. Okay, then we go through section 173B. Ya. You all boleh dengar jelas tak? Sebab apa I tak pakai earphone tu? Jelas, sir. Jelas ya? Jelas. Sebab duk hujan kat luar tu, I risau you all tak boleh dengar. Okay, so kita pergi kepada section subsection B. Sekiranya ini untuk apa? Untuk somebody who mengaku salah, plead guilty lah. Ya. Apabila seorang itu telah mengaku salah, tanggungjawab seseorang hakim itu adalah untuk merekodkan pengakuan salah dia tu. Okay, you all sebagai hakim ataupun magistrate, ya, sebagai magistrate, dalam file dulu waktu zaman saya jadi magistrate, kita ada file untuk mahkamah-mahkamah yang distrik kecil-kecil masih lagi pakai file. Untuk macam distrik macam besar macam KL, dia semua type. So minit ni perlu direkodkan pengakuan dia. Ya, tarikh, normally jurubahasa kamu akan chop, akan ada tarikh, itu semua dia orang akan buat, jurubahasa kita akan buat. Kita kena ambil pengakuan dia dulu. Kalau dia mengaku salah, pertuduhan terang dibaca dan difahami, mengaku salah. Okay. So bila mengaku salah, benda tu perlu ada diletakkan di dalam rekod mahkamah. Kalau perlu di-type, sekarang ni semua ada template dalam dia pakai dia semua sekarang ni dah.
Cuma I tak pernah access lagi dia punya E tu. Macam mana dia buat sebab waktu I resign tu dia sistem tu masih lagi baru. So I tak tahu yang macam mana dia punya template tu. Tapi saya rasa dia punya template adalah apa yang kami tulis dulu di dalam file. So you have to put, kita kena letak plea dia tu. Syabirat apa dia yang dia plea. Bagus salah. Dan according to B, dia perlu dijatuhkan hukuman, sentence, mengikut undang-undang. Bukan suka-suka hati kita ya. Pokoklah kita nak buat dia apa-apa tak boleh. Whatever, apa yang dalam hukuman, di dalam akta, itu yang kita jatuh. Jangan terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman. Ya, kita bukan nak raise car ke apa no. Kalau kata kita sebagai magistrate tak pasti, kita stand down dulu. Baca dulu. Tengok, pastikan betul-betul ada amendment atau tidak pada undang-undang tu. Kalau ada, apa? Mungkin ada minimum atau apa? Macam contoh section 6 Akta Letupan dan Kakisan dan Letupan. Tahun 2014 ada amendment. Sebelum amendment, hukumannya hanya 2 tahun saja. Selepas tahun 2014, dia jadi minimum paling kurang 5 tahun. So, bila ada minimum, you must make sure you give a minimum sentence. Ya, itu pentingnya tu minimum kat situ. Kalau tak ada minimum, it's up to you. From 1 day to apa-apa yang maksimum. Faham ya? So, subsection B, 173B ni yang kita bincang, pertuduhan itu mestilah diterang, dibaca, diterang dan difahami oleh tertuduh sebelum dijatuhkan hukuman. Okey? Alright, sekarang kita pergi. Untuk B ada apa-apa tak soalan? Boleh ke kalau mula dia plead guilty, lepas tu dia nak tukar? Boleh ke dia nak mengaku hari ni, besok dia nak tukar? Macam tu. Oh, boleh. Dia kiranya seseorang itu, dia nak mengaku hari ni, besok dia nak tukar, boleh. Tak ada masalah. Sebab pengakuan yang diberikan itu tidak boleh ada syarat. Faham tak? Ada setengah kata, oh saya nak mengaku, tapi tak boleh. Pengakuan diberikan tanpa syarat. Faham ya? You tak boleh bagi tapi tak boleh. Alright? Okay, Wan? Okay, sir. Okay. Sir. Yes. Apa maksud yang plead guilty must be unreserved, unqualified and unequivocal? Okay. Yang tu yang saya kata tapi tadi tu. Okay, Faiz? Yang tu yang kita maksud yang saya kata dalam bahasa perundangan itulah. Tidak boleh bersyarat. Okay, faham sir. You tak boleh kata, macam mana contoh? Bahawa kamu pada 20 hari bulan 11 2020 jam lebih kurang 4 petang beralamat di nombor 14 Putrajaya telah mendatangkan kecederaan kepada seorang bernama Sofian bin Muhammad dengan cara memukul dengan sebatang kayu di kepala. Untuk itu kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 326 kerana acara jenayah. Contoh ya. Pertuduhan diterang, dibaca, diterang dan difahami. Bila pertuduhan dibacakan, dia mengaku faham dan dia mengaku salah. Okey. Ketika mahkamah rekod pertuduhan diterang, dibaca dan difahami, ya. Ketika nak minta, okey, apa kamu nak cakap untuk kita kurangkan hukuman dia? Dia kata, saya mengaku pukul dia. Tapi saya pukul ni kerana kayu yang dia bawa tu, kayu yang saya pukul dia tu adalah kayu yang dia bawa nak pukul saya. I act on self-defense. Boleh kita terima tak pengakuan dia tu? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab saya boleh katakan macam yang saya cakap tadi, itu adalah self-defense. Yeah. Yes. You're right. Dia dah jatuh bawah self-defense. Bila ada dah macam tu, dia jatuh macam it is unqualified.
saya buat, memang betul saya buat, tapi ini menjatuhkan apa yang dia cakap itu sebagai self defense, which qualify him to be acquitted. Melayakkan dia untuk dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan. Okay? Okay tak situ? Okay. Alright? Faham saya. So, you tak boleh qualify. Kalau kata jadi macam tu, saya dulu kalau kata saya jadi macam tu sebagai hakim, apa you akan buat? Kita kena kata kat dia, encik, pengakuan encik adalah tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Bermakna encik nak cakap, encik nak mengaku, encik mengaku dia buat, encik mengaku dia buat. Tapi tak boleh mengaku kata saya buat sebab apa. Okey? Sebab dalam kes kriminal sebagai peguam ada dua elemen, actus reus, mens rea. Dia ada actus reus, tapi mens rea dia apa? Self defense. Absence of mens rea situ. Faham ya? So niat dia tak ada untuk pukul tu. Pukul dia tu hanya untuk self defense. So tak boleh. So apa kita sebagai magistrate kita kena buat? Kita kena tolak pengakuan salah dia tu, rekodkan di bawah bahawa tertuduh minta untuk dibicarakan. Automatik kita akan rekod dia sebagai seorang nak minta dibicarakan, kita buka jamin sajalah. Dan tidak teruskan dengan hukuman. Faham ya? Ada apa persoalan setakat ni? Ada? Apa persoalan? Sir, Yes. kalau saya nak tanya di luar tajuk boleh ke? Boleh Siti, cakap. Tanya. Macam kalau setahu saya, kalau dia anggota polis and then dia kena saman, dia orang ada privilege kan? Maknanya saman tu Siti, putus Siti? Macam mana? macam saman Ulang jalan balik? raya. Okey. Kalau anggota polis ni dia boleh kurangkan saman kan? Maksudnya denda tu kurang. Betul ke? Dia nak ikutkan tak Ada tak kan? tepat. Dia nak ikutkan you polis ke you menteri ke. Nobody is above the law. Oh, maknanya kalau anggota polis pun, kalau dia kena saman trafik ke apa, dia kena bayar denda sama macam orang awam lah. Saya waktu saya magistrate dulu Siti, yalah, saya yang buat kes trafik, yang jatuhkan hukum trafik saya buat. Tetapi apabila saya kena saman, saya sendiri yang pergi bagi saman saya kepada polis, kata saya nak bayar saman itu. Saya bayar saman saya sendiri. Faham tak? So bagi saya, kalau kata polis tu boleh kurangkan saman tu, tanya saya tak tepat lah. Kalau kata kalau dia boleh kurangkan saman, kita sebagai orang biasa ni pun boleh kurangkan saman juga. Faham Siti ya? Faham. Dia tak boleh kata, oh saya polis, saya boleh kurangkan you punya saman. Tak boleh. Maknanya kalau dia boleh kurangkan saman dia, kita pun boleh kurangkan saman kita. Okay? Faham ya? Nobody is above the law. Saya ada lagi satu soalan. Ya. Kalau yang MC palsu macam yang saya terangkan tadi, Ya. dia bawah law apa mana-mana kata kalau kita ni orang awam and then kita buat IC photostat, IC. Maknanya kita buat MC yang Photoshop ke, road tag Photoshop ke, dia bawah law Okay. apa? Untuk kita kita copy kita punya MC kita punya IC contohnya, ataupun kita punya road tags, dia bukan, kalau kata dalam evidence kita ada dua kan, primary dengan secondary, betul? Okey. Yang original kita panggil primary, betul tak? Photostat kita panggil secondary. Kalau kata ia datang daripada source yang sah, tak ada isu. Yang kita bincangkan tadi adalah benda yang tidak ada tetapi diada-adakan. Contoh, road tag palsu. Bermakna road tag itu tidak wujud. Ataupun you ambil road tag orang lain, kita buang dia punya nombor kereta situ, kita tapik nombor kereta kita. Itu jadi palsu. Tapi kalau sekiranya kita photostat road tag kita dan diletakkan di atas kereta kita, mungkin kita tidak akan dikenakan tidak memiliki road tag, tapi mungkin tidak mempamerkan road tag yang original, mungkin. Tapi untuk kena yang palsu tak boleh. Faham, ya? Jadi bawa akta pengangkutan jalan ke apa? MC dengan road tax.
Okey, kalau kata road tax tu, kalau kata dia memasukkan road tax, dia bawa akta akta pengangkutan jalan. Hukuman dia berat. Kalau tak silap saya tak kurang daripada 5,000 ke 10,000. Akta dia tu. Dia banyak untuk kes-kes yang melibatkan kereta clone daripada Singapura. Okey, kereta clone daripada Singapura banyak guna. Okey, dia bawa masuk kereta daripada Singapura. Contoh satu kereta Toyota Wish. Dia bawa masuk, dia ambil satu kereta di Malaysia, bukan kereta dia pun, kereta orang lain, nombor pelik yang sama, dia ambil, dia letak kat kereta Wish dia yang dia beli daripada Singapura ni. Dan dia klonkan road tax dia tu. Ini memalsukan. Okey, ini bawah jabatan JPJ lah. Faham ya? Sir, kira kalau jumpa yang macam kereta ke motor yang macam tu, yang dia ambil nombor plate motor atau kereta lain, lepas tu dia tambahkan dekat dia punya, kira report dekat JPJ ke macam mana? Kalau kata kita tahu whereabout dia tu, kita beritahulah kepada JPJ. Macam Ataupun kita buat report polis. Dia macam kalau contoh saya kat Kelantan kan, motor yang clone tu pula dekat nilai, nampak saman dia. Kena saman nampak tu. Kita buat report polis. Ataupun kalau sekiranya dia banyak jadi waktu speed trap tau. Aku tak pernah pergi ke Kelantan ni. Contoh kena dekat Kelantan atas LPT. So kita kena pergi ke JPJ kata bukan saya. So apa yang akan dibuat, JPJ akan bawa keluar, akan printkan gambar saman tu, ya. So daripada gambar tu kita boleh lihat siapa pemandunya, kereta apa, warna apa. Faham ya? Kalau just ada yang saman bertulis tu, tak ada saman yang speed trap? Kita tengok siapa yang IC dia pula. Okey, kalau kita cakap yang naik motor tu, clone motor kita, dia akan siasat orang tu lah. Okey. Faham ya? Okey tak? So itu untuk benda yang palsu lah. Okey. Thank you, sir. Okey. Tapi saya akan cari apa law dia berkenaan yang MC palsu tu. Saya rasa dalam penal code ada. Nanti saya akan dapatkan nanti. Ya, mungkin next class mungkin insya-Allah minggu depan saya akan bawa. Okay, sir. Thank you. Alright. Okay. So mana kita tadi? 173 B habis Ada soalan lagi tak? Tak ada, sir. Alright. So we proceed to C, yeah. If the accused refuse to plead or does not plead or claim to be trial, the court shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. Apa maksud dia? Ni untuk apa ni? C ni. Maksud yang pesalah Untuk tak nak mengaku. perbicaraan. Tak nak mengaku tapi perceraian diteruskan. Ya, untuk orang yang tak mengaku salah. Untuk B tadi dia mengaku salah kan? Untuk C adalah untuk orang yang tak mengaku salah. So basically sekiranya satu accused tu tak nak mengaku salah, kita sebagai magistrate kita tak boleh paksa tau. You tak boleh paksa seseorang untuk mengaku salah. Kalau dapat tangkap tu masalah besar. So kita tak boleh paksa. Itu adalah daripada mulut dia sendiri, hati dia sendiri. So dia kata dia tak mau mengaku salah, tak nak mengaku salah. Jadi 173 kita kena catatkan juga sebagai magistrate dia tidak mengaku salah dan mohon dibicarakan. Dan kita akan tetapkan satu tarikh untuk penyerahan dokumen di bawah Seksyen 51A. Ya, dokumen daripada pihak pendakwaan. Ya, untuk kes jenayah semua dokumen akan diserahkan oleh pihak pendakwaan 100%. Okey, di bawah Seksyen 51A. Okey, dan untuk sini bila dia minta bicara kita akan beri beliau dijamin sekiranya available kita akan bagi jamin ataupun available pun sekiranya boleh diberi jaminan kita bagi jaminan sebagai seorang hakim. Okey, itu untuk C. C ada soalan tak? Ada muskil kat mana-mana ke? Ada tak? Tak ada. Okay, we can go on D. Yeah. So D, when the court think it's necessary, it shall obtain from the complainant or otherwise the names of any person likely to be acquainted with the facts of the case and to be able to give evidence for the prosecution and shall summons to give evidence before itself, such of them as it thinks necessary. Okay. Ini ni untuk D adalah
bidang kuasa sesuatu hakim itulah, satu mahkamah itu. Dia boleh inquire ya sesuatu kes itu. Tetapi di Malaysia kita bukan macam US. Hakim boleh pergi buat siasatan sendiri. Okey. Di Malaysia orang yang membuat siasatan siapa? Polis. IO. Pegawai IO. penyiasat. Ya. Yang mendakwa siapa? Prosecution. Dakwa raja. So sebagai hakim kita buat apa? Kita mendengar. Mendengar tengok semua evidence. Lepas Dan menilai. Tepat sekali. Tepat sekali. Tugas kita hanya absorb semua evidence yang diberikan, menilai, yang kita akan go through maximum evaluation nanti, dan kemudian kita akan buat keputusan. Ya, untuk D ni maknanya you inquire ke dalam satu kes tu. Okay, so kita tak buat lah di Malaysia, tapi ada peruntukan yang membenarkan untuk kita buat. This is the law yang membenarkan untuk kita inquire. Okay, faham ya? Dalam kes-kes macam ni kita ini di sini kita kata sebagai hakim kita tak jump into arena. We don't jump into the arena. Kita duduk di atas, kita duduk di atas. Di bawah biarlah peguam dan juga pendakwaan, orang kata apa, gomo, bergaduh, itu. Kita tak masuk campur langsung sebagai magistrate. Faham ya? Okey. Jelas tak tu? Ada apa-apa soalan untuk D? tak ada. Okay, ya? So kita untuk D kita ada, dia memberi kuasa untuk kita bertanyakan. Sekiranya ada apa-apa kita boleh. Tetapi it is not advisable sebagai kita sebagai magistrate untuk jump into the arena. Maknanya jump into arena, masuk ke bawah dan juga ada 3 orang lah bergaduh kat situ. Faham ya? Okey. So kita pergi kepada E. E adalah the accused shall be allowed to cross-examine all witnesses for the prosecution. Ini adalah kuasa-kuasa atau hak-hak yang diberikan kepada seseorang tertuduh. Ya. Wajib ke seorang tertuduh itu mempunyai seorang peguam? Tak wajib. Tak wajib. Okey. Betul tu, tak wajib. So seorang tu tak wajib untuk mempunyai seorang peguam. Kalau dia rasa dia mampu untuk handle kes dia sendiri, dia buat. Saya pernah tengok orang yang tidak ada peguam menang bila dia bawa kes dia. Dia berlaku. Dan kita pun macam, oh tak ada peguam pun boleh menang ni. Kan? Because what? Kalau kes itu baik, dia mesti ada peguam ke, tak ada peguam ke. Kalau dia boleh bawa saja ikut peruntukan yang ada, insya-Allah dia tidak ada peguam, tanggungjawab kita untuk pastikan dia faham dengan prosiding ni dan membantu dia sekiranya perlu. Faham ya? Tanggungjawab kita. Waktu nak tanya soalan, kita tanya. Kita kata, okey, cik boleh tanya soalan sekarang. Sebab dia tidak ada pengetahuan undang-undang macam kita. Ya, kita sebagai magistrate, kita kena bantu dia. So that dia tahu hak dia sekarang untuk apa. Ya, kerja banyak sikit lah sebagai magistrate, tapi itu adalah tanggungjawab kita lah. In order to perform justice, to make sure justice prevail, ini kerja kita. Faham ya? Okay. So that is E lah. Hak mereka. Ada apa-apa soalan E ni? Ada tak? Tak ada sir. Okay. I need 2 minutes. I punya battery low. I nak pergi ambil charger sekejap. Ya? Boleh sir. Nak pergi. Guys. Oh guys. Apa Faiz? Apa? Tadi Ribut, doktor Faiz. Tadi doktor Acha sampai 173 apa? Sampai H. Yang Hash. sekarang ke? Yang tadi. Dengan Dr. Fajri Oh. Oh. Kira IC tak masuk lagi lah. Belum Faiz. Session 402B, doktor dah masuk belum? 402B, 402C. Belum lagi ke? Belum.
Okay, thank you. Tadi dia Faiz jangan menari Faiz kami. Alright. So saya ada soalan. Ya, Untuk- Faizah. Nur Razia. Apa? Nur Aziah. Okey, Ah. Nur Razia. Saya ada soalan Okey, untuk apa? yang E tadi tu. Ya. Kalau accused tak wajib untuk dapatkan untuk ada peguam untuk tolong dia kat mahkamah, tapi boleh ke dia minta orang lain yang bukan peguam untuk tolong wakilkan dia? Itu tak boleh. So dia antara sama ada peguam ataupun dia Ya, diri dia sendiri je lah. Dia tak boleh ada orang bantu lah. Okey. Tapi itulah, kalau sekiranya kita tidak dia ada masalah dengan peguam ni, dia isu kemampuan saja. Okey. Orang tu mampu atau tidak untuk ada peguam. Kalau dia tak mampu ada peguam, kita sebagai magistrate, kita boleh explain kepada dia atau kita boleh terang kepada dia hak-hak dia. Kalau tak ada peguam, macam mana nak buat? Pernah dengar YBGK? Yayasan Biro Bantuan Guaman ni? Pernah saya. Okey. So kita ada YBGK yang kerajaan telah tubuhkan satu YBGK. Yang ni bukan dia ada dua. Dulu dia ada Biro Bantuan Guaman saja. BBG kita panggil. Biro Bantuan Guaman ni kalau kata you all jadi Timbalan Pendahulu Raya, apa yang akan berlaku adalah kita boleh dipostkan atau posting kita kepada Biro Bantuan Guaman. Okey? Dan di situ kita akan jadi peguam. Yang mana kita akan membantu orang-orang yang tidak mampu untuk dapatkan khidmat nasihat guaman. Okey? Okey. Itu yang kerajaan lah, ya. Dia bawa skim L. Dia ada yang terkini adalah ketika zaman Datuk Seri Najib dulu. Dia tubuhkan Biro Bantuan Guaman. Government atau kerajaan waktu itu suntik dana kepada Biro Bantuan Guaman untuk berikan khidmat guaman secara percuma kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan khidmat guaman. Ya? Kerajaan bagi duit dana tu. Yang akan menguruskan duit YBGK ni, Yayasan Yayasan Biro Guaman Kebangsaan, tak salah saya, YBGK. Okey, yang handle ataupun uruskan duit dana yang kerajaan bagi ini adalah Bar Council. Ya, so Bar Council untuk setiap kes-kes yang di handle atau diuruskan oleh YBGK, duit daripada dana kerajaan ni akan digunakan untuk bayar kepada lawyer-lawyer ni. Tapi jumlah dia tu taklah macam yuran yang kita biasa ambil ni. Ya, dia rendah. Faham So hanya accused saja boleh tanya soalan. Ataupun tidak boleh ada bantuan-bantuan kiri kanan ni. Ya. Dan kalau kata dia tak mampu, dia kena seorang yang kena buat. Dan itu saya kata kita sebagai magistrate, kita kena bantu apa yang boleh. Faham ya? Okey. Ada apa-apa lagi tak? Mungkin tak tahu pasal apa berkenaan dengan ni lah, YBGK ke apa, ada apa soalan? Kiranya YBGK tu yang orang nak sebut lawyer kerajaan ni. Okey. Kalau kata kita pergi ke belah-belah dalam kampung macam contohlah ada yang Kedah, Kuala Nerang, dia orang kata ni lawyer kerajaan lah. Ya. Tetapi kalau kita ikutkan betul-betul, lawyer kerajaan adalah Biro Bantuan Guaman. Okey. So Biro Bantuan Guaman ini adalah lawyer daripada kerajaan lah. Dan dia tidak tertakluk ataupun limited kepada kes jenayah saja. Biro Bantuan Guaman ni kes civil pun dia orang buat. Kes syariah pun dia orang buat. Faham ya? So mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk dapatkan khidmat peguam, bayar peguam, dia boleh pergi kepada dua-dua agensi ni. Mana-mana satu. Dan di situ dia ada means test ni. Ujian kemampuan untuk dia. Tengok dia mampu tak. Sebab apa? Untuk seseorang itu berjaya untuk dapatkan khidmat guaman percuma ni, syarat utama dia adalah dia tak mampu untuk bayar lawyer.
You tak mampu bayar lawyer, you layak. So dia punya test dia tu lah. Means test kita panggil. So dan untuk lawyer, untuk BBG kamu kena jadi masuk dalam AG lah. AG Chambers lah ya. Untuk jadi YBGK, lawyer biasa macam saya pun boleh. Untuk jadi lawyer YBGK. Tapi dia ada tak silap saya kena pergi kursus lah apa, itu yang saya malas nak pergi tu. You kena pergi kursus, you kena pergi apa. Okay. So kalau kata untuk lawyer-lawyer muda macam you all grad nanti, chambering, dah habis chambering, untuk dapatkan pengalaman, pergilah daftar dengan YBGK tu. So daripada situ kita, ialah kes yang susah-susah pun kita akan handle juga kan, tapi kita akan ada pengalaman lah daripada situ. Kalau you all minat, ada passion untuk criminal case, mungkin di situ salah satu tempat yang you all boleh start, boleh mula. Faham ya? Okey, ada apa-apa lagi tak? Tanyalah Kukuk lah in practice macam mana ke. Sebab practice ni dia taklah macam detail macam buku sangat. It is our creativity tau. Saya percaya you all punya lapis ni akan lebih kreatif lagi dalam buat kes-kes jenayah ni. Kan? Kalau kita tengok macam saya waktu saya buat chambering, saya punya master beza dengan saya 30 tahun. Cara dia buat tu kiranya nampak macam yalah old school lah. Kan? Tapi bila kita zaman saya, dia jadi macam semua modern, cara laju lagi. Kan? You all punya time nanti lagi advance daripada apa yang saya punya time atau saya punya masa. Faham ya? So, kena adapt dengan teknologi lah. Sekarang ni apa-apa pun teknologi lah bagi saya. Faham ya? Okey, ada apa-apa lagi tak? Ya, nak tanya pasal jaminan tu. Okay. Kalau contohlah orang tu dia minta untuk dijamin and then court tentukan berapa nilai yang dia kena bayar kan, tapi dia tak boleh bayar juga nilai tu. So dia akan masuk dalam penjara. Okey. Kalau kata lock up ni sementara saja. Ya, bila kita cakap lock up itu sementara. Yang kekal abadinya selepas itu adalah penjara. Tetapi dia tidak akan diletakkan dalam lock up. Lock up tu kalau kata 1 hari 2 hari kita panggil lock up. Tetapi sekiranya lebih daripada 2 hari 3 hari dia akan hantar ke penjara terus. Faham ya? Okey tak? Ada apa-apa lagi? Tak ada saya. Boleh teruskan. Boleh teruskan ya. Sekejap ya. Saya ambil call ke klien saya ni ya. Oh, penting kan ni. Sini. Faiz, buka video nak tengok menari. Nampak tak? Gelap je. Faiz, semalam jaga anak siapa? Aku ke Faiz? Faiz Hakim. Faiz dah jadi ayah. Anak saudara, jaga anak saudara. mana tu? Mana stream kat kamera. Faiz takut lah. Arish kat bawah lah nari. Dengar Kenapa belajar dalam gelap, Faiz Hakim? Itu lampu. Panas itu lampu. Blackout ke Faiz? Ada tak adalah ada. Kilat tadi saya dengar sengaja bunyi kilat takut meletup mentol untuk lampu. Kalau panas kenapa tak buka kipas? Nanti bunyi bising, bunyi angin macam tu. Kipas kat sini kuat tau jadi ribut. Okey. Okey, so boleh teruskan. Dia peguam ni you kena sentiasa bila klien call tu penting juga tu kan. Tapi waktu panggilan Allah panggil untuk semayang dia kita tak boleh angkat phone. Yang lain tu kena angkat lah. Because anak guam kita kriminal ni dia serabut tau. Dia macam dia jadi tak restless. Saya pukul 2 pagi pun ada orang telefon juga, anak guam besok nak bicara, hari ni dia malam tak boleh tidur, dia akan kacau. Bukan kacau apalah, dia nak tanya. So sebagai peguam kita kena ni lah. Kena layan lah kan. Faham ya? Peguam ni bukan setakat dekat mahkamah saja, kita kena bantu dia. Kadang-kadang tu emotionally pun dia memang outnya. Faham ya? Sir, antara magistrate dengan peguam mana satu lagi sibuk? Sibuk lah. Baik.
Antara magistrate dengan peguam. Sibuk ni tanya saya sama sibuk dia. Tanggungjawab berat mana tu dia lain sikit. Faham ya Faiz? Dia Faham saya. Sebagai kita bila kita cakap pasal kepeguaman ni, tanggungjawab mana yang lebih berat? Ya. Hakim magistrate tanggungjawab dia tu kira habis pukul 5 habis court tu dia balik. Tak payah fikir dah. Faham tak? Tutup ya, switch off ya, you balik rumah, you jangan fikir, oh saya magistrate kat rumah, tak boleh. Oh saya DPP kat rumah, kita switch off benda tu. Tapi peguam kita tak boleh. Kita balik kat rumah, kita sebagai peguam tu masih lagi peguam. Ya, orang call kita handphone, sebab sekarang ni semua handphone klien semua pegang handphone kita dah, nombor telefon. So dia orang kata telefon kita kerap lah. Faham ya? Faham saya. So Faiz, dia kalau ikutkan memang pengalaman sibuk, tanya saya peguam kurang sibuk, tetapi tanggungjawab dia tu 24 jam macam 7-Eleven juga. Kita buat kedai 24 jam saya ni. Saya ada firm saya di Alustar, saya ada firm di Subang. Saya hanya cuti hari Sabtu saja. Maknanya dua branch kita on dan hari Sabtu saja yang kita cuti saja. Tapi itulah kata, we work hard, we play hard sebagai peguam. Ya. Tapi sebagai magistrate dia lain pula. Dia magistrate, kita kena dispense justice tu jelas lah benda tu. Ya. Tapi dugaan sebagai magistrate tu tinggi. Dugaan sebagai DPP tinggi. Itu je saya boleh kata. Ya, kita akan cakap pasal dugaan ni pukul 5 kejap lagi. Now kita go through sekarang ni, mana kita berhenti tadi, E kan tadi. So kita pergi F. So F, okay, alright. F ada development ya. Macam saya minta untuk tengok kan, apa development F ni? Anybody tak? Siapa-siapa tak yang buat chat apa development untuk F ni? Ada tak? Okey, untuk F, okey, kita ada, kalau kita tengok, ya, F ni dia ada amendment tahun 1997. 173F ni, dia ada amendment. Because sebelum amendment yang ada pada kita pada hari ni, kita dalam F, dia tidak ada prima facie. Ya, dia tak guna ayat prima facie, tapi dia guna ayat if unrebutted would warrant his conviction. Ayat prima facie tidak ada dalam F dulu. Ya. So, dan dulu dia tidak ada F1 dan F2. Dia ada satu saja. Nanti kalau boleh, maybe you all boleh dapatkan apa yang saya maksudkan ni, F sebelum yang ada F1 dan F2. Tengok dia punya comparison tu, wording dia tu. Tetapi gist dia tu sama. Ya, apa yang dimaksudkan dengan dalam F tu adalah sama. Ya, iaitu apabila ini adalah banyak kepada duty ataupun tanggungjawab seseorang hakim, seorang magistrate dalam membuat keputusan. F mesti kena ada sentiasa dalam kepala kita sebagai seorang magistrate. Apa dia F? Sekiranya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes, ya, kes apa? Kes prima facie, dan apa? Panggil dia untuk membela diri ataupun jatuhkan hukuman kepada dia. Ya. Tetapi sekiranya mahkamah mendapati pendakwaan gagal untuk membuktikan kes prima facie, apa pilihan yang ada? Buang kes. Faham tak? Ada apa-apa soalan dekat situ? Dia nampak mudah, tapi kat sini ni adalah perkara-perkara yang kita kena embrace sebagai seorang peguam, sebagai seorang magistrate hakim. Ya.
Ini adalah benda yang tu. Dan kita juga sebagai peguam, kita kena highlight perkara ini kepada mahkamah. Tapi the way kita highlight itu bukanlah as if kita nak ajar magistrate, ya. Setengah orang tu dia nak macam nak ajar magistrate, jangan. Ya. Kita boleh kata sekiranya saya boleh membantu mahkamah untuk mahkamah melihat peruntukan Seksyen 173F. Ya, ialah kita peguam ni kita nak pakai yang nombor 2 saja, kita tak pakai yang nombor 1 tu. Betul tak? Sebagai peguam kita nak bebas saja. So kita akan hujah dekat nombor 2 saja. F2 saja, kita tak pakai F1 tu. Kita nak kata apa? Pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan kes prima facie. Melihat kepada Seksyen 173F2, saya mohon mahkamah ini untuk melepaskan dan membebaskan anak guam saya tanpa membela diri ataupun di akhir kes pembelaan. Faham ya? Okey tak situ? Ada apa-apa soalan? Ya. Kira kalau berapa kes dah gagal, so kes dah dibuang, boleh nak dakwa balik? Okey. Kalau sekiranya kes telah dibuang untuk kes yang sama, tidak boleh didakwa. Dia panggil apa? Kalau didakwa juga? Ada siapa-siapa boleh relate tak? Apa tu? Double jeopardy. Yes. Ya, Riyasuddin. Betul. Dia panggil double jeopardy. Dia tidak boleh 2 kali perkara yang sama. Okey. Seseorang itu hanya boleh dituduh sekali. So, bila dia dilepas dan dibebaskan, tanggungjawab kita sebagai pendakwaan apa? Kalau kita tak puas hati. Kalau kita tak puas hati apa? Sebagai pendakwaan, apa kita punya tanggungjawab kita? Rayuan saja. Itu saja option yang kita ada. Kita tidak ada option lain. Tak puas hati dengan apa-apa proceeding atau apa-apa yang berlaku dalam mahkamah, kita sebagai pendakwaan, kita tak ada pilihan, kita tak ada cara lain kecuali memfailkan satu notis rayuan. Ini sekiranya di akhir kes pendakwaan atau pembelaan lah, ya. Tetapi di dalam perbicaraan, sekiranya ada yang kita sebagai pendakwaan tidak puas hati, dan sekiranya apa yang ketidakpuashatian kita itu jelas hakim tidak mengikut undang-undang, kita boleh apply untuk semakan kehakiman di bawah Seksyen 325 CPC. Saya kerap guna ayat kerap refer kepada Seksyen 325 ni sebab sebagai peguam kriminal, Seksyen 325 ni kita kena macam 323 ni kita kena pakar. Ya? 323 ni kita kena pakar. Sebab apa? Sebagai pendakwaan, sekiranya hakim itu salah kat mana-mana, kat mana-mana, dalam tempoh perbicaraan, failkan semakan kehakiman. Faham ya? So, kalau ada yang macam buka balik kes tu atau kes tu dah lama tak macam dah lama kena tutup, tapi yang kes dibuka balik tu apa? Kes on point apa? Boleh bagi contoh tak? Mungkin contohnya kes bunuh mungkin tapi macam tak ada cukup bukti macam tu. Lepas tu tak lama, mungkin bertahun-tahun kemudian baru diorang nak buka balik kes. Okey. Adakah kita merujuk kepada kes-kes yang telah dituduh atau belum dituduh? Kalau dah dituduh? Kalau dah dituduh dan mahkamah telah putuskan apa verdik dia atau hukuman dia, lepas dan bebas ke atau apa hukuman tu, maknanya dia orang tak akan buka balik kes tersebut. Kecuali okey, kita balik kepada topik charge kita, apabila ada joint offender. Kan kita ada bincang satu first week tu, kita kata apabila seseorang tu dituduh dengan seorang yang masih lagi bebas. Ingat tak? Ingat. Yes. Seorang yang masih lagi bebas itu, di akhir kes yang kawan dia ni kena, co-accused ni telah dijatuhkan hukuman, tiba-tiba dia ditangkap. Pendakwaan kena tuduh dia di bawah seksyen yang sama. Tanggungjawab pendakwaan untuk tuduh dia. Kalau kata itu, mungkin kita boleh kata buka kembali lah. Faham tak?
Tetapi dia ada isu perundangan kat sini. Sekiranya dibuka kes dituduh, kawan yang bernama seorang lagi telah dituduh dalam hal keadaan di mana kawan yang satu lagi tadi telah dijatuhkan hukuman, during the trial tiba-tiba terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahawa orang yang telah dihantar ke untuk digantung ke apa tadi tu, untuk menjalani hukuman tiba-tiba tak bersalah. Okey. So tidak ada pilihan, pendakwaan kena gentle, pendakwaan kena membuat satu semakan. Ya, sama ada di mahkamah rayuan atau mahkamah persekutuan. Faham ya? So perkara itu menjadi tanggungjawab kita sebagai pendakwaan. Sebab kita kena ingat, kita kalau boleh ikutkan etika kita sebagai seorang hakim, sebagai seorang pendakwaan, lebih baik kita gantung 10 orang yang bersalah daripada kita gantung 1 orang yang tak bersalah. Lebih baik kita lepaskan 10 orang yang bersalah daripada kita gantung 1 orang yang tak bersalah. Faham tak? Dalam Islam pun sama. Dalam Islam ni kita cakap ni pasal undang-undang, ialah man-made law lah kita panggil kan. Undang-undang manusia lah. Criminal, CPC, Penal Code, man-made law, undang-undang manusia. Tapi dalam Islam sekalipun, undang-undang Islam, sekiranya ada keraguan, kita kena buang kes tu. Islam lagi jelas, lagi orang kata, lagi strict beban pembuktian tu. Setuju tak saya? Kan? Dalam Islam, beban pembuktian tu lagi strict. Tak ada cukup 3 orang saksi. Tak boleh. 3 orang saksi tu pula kena macam mana? Kena seorang yang betul-betul soleh. Soleh macam mana? Dia ada degree dia. Lagilah dia maknanya, lagi strict daripada kita punya yang kita ada CPC semua. So kita sebagai orang Muslim, orang Islam, benda tu walaupun kita bawa undang-undang, kita nak kata undang penjajah ke undang-undang apa ke sekalipun, kita kena ada dalam hati kita prinsip Islam tu. Kalau sebagai magistrate, itu kena ada. Saya sebagai magistrate, kalau saya ragu-ragu, dia buat tak buat, saya akan buang dia, kes dia. Maknanya semudah itu saya akan buang. Faham ya? You nak tak puas hati, you Melayu lah. Faham ya? Tapi ada juga saya lihat timbalan pendakwa raya muda-muda ni, it's all about nak masuk orang dalam penjara. Walaupun dia tahu kawan ni tak bersalah, tapi dia nak juga proceed juga dengan kes. Sebab apa? Dia nak conviction. Itu dah jadi salah lah. Faham ya? So yang tu kita kena jelas lah. Faham ya? So ada apa-apa lagi kat situ? Jelas ya. Jelas ya? Ada apa-apa untuk 173 1-2 ni ada yang tak jelas. Bukan tak jelas lah. Kok nak tanya ke nak apa? Sudah kita duduk buat training kat mana-mana, kita lihat yang masih lagi menghantui kepala kita. Ada tak? Ada? Tak ada? So saya nak tanya sekarang ni, G dah masuk ke belum? G dah masuk ke belum? Dah masuk. Dah masuk ya? Okey. So sekarang ni kita pergi ke G. Okey. So G adalah yang ni betul-betul kita panggil summary trial lah. Okey. G bagi saya adalah satu summary trial. Dalam civil kita belajar kan summary apa judgment ada kan? Ada belajar civil tak? Ada kan? Ada. Kita ada summary judgment kan? Order 14 kan? Ada. G ni untuk kriminal adalah summary. Bagi saya ini adalah summary untuk kes jenayah. Mengapa saya kata begitu? Okey, sebagai magistrate ataupun sebagai hakim, pertuduhan diterangkan, dibaca dan difahami, tertuduh telah minta untuk dibicarakan, semua bukti-bukti telah dikeluarkan oleh pendakwaan. Ya, semua bukti-bukti telah dikeluarkan oleh pendakwaan. Saksi pertama mangsa kata apa? Contoh kes pukul. Ya, kes pukul.
dia tertuduh ni dikatakan telah memukul kepala seseorang ini, mangsa ini dengan menggunakan sebatang kayu. Dan disebabkan ni dia telah mengalami kecederaan seperti patah ke apa kan. Waktu perbicaraan, pendakwaan akan memanggil saksi pertama dia adalah kebiasaan adalah mangsa. Okay. Mangsa datang ke mahkamah. Ketika perbicaraan, mangsa kata apa? Apabila diterangkan soalan, dia pun jawablah apa yang berlaku malam tu. Saya sedang berjalan, ketika itu saya dalam keadaan gelap. Tiba-tiba ada datang seorang lelaki. Lelaki ini memegang kayu dan telah memukul kepala saya. Okey, setakat tu. Tiba-tiba, kita sebagai peguam, kita akan tanya. Waktu cross, kita akan tanya. Kamu cam siapa yang pukul kamu? Saya cam, dia kata. Okey. Kamu sekarang ni kamu lihat kepada tertuduh. Ya, kamu tengok kepada tertuduh. Adakah tertuduh ini yang telah memukul kepala kamu dengan kayu? So saksi iaitu mangsa ni tengok, tenung, tengok. Tiba-tiba dia kata apa? Saya pasti bukan orang ni yang pukul saya. Faham tak? Jadi sekarang ni siapa yang anak guam kita ni, siapa dia ni? Apa pelibatan dia? Mangsa telah mengatakan dengan jelas bahawa anak guam kita bukan orang yang telah memukul dia. Masa tu kita boleh jadi hero lah. Tanya lebih lagi. Kamu pasti bukan dia yang pukul kamu? Saya pasti. Kenapa? Yang pukul saya tu badan gemuk. Yang ni badan kurus. Ataupun yang pukul saya tu muka putih. Yang ni muka gelap. Faham tak? Bila dah jadi macam tu, saksi utama pendakwaan telah negatifkan pertuduhan. Okey? Kita kata negatifkan pertuduhan. Bila dah jadi macam tu, sebagai seorang magistrate, G boleh diguna pakai. Apa? Kalau ikutkan G, apa sebagai magistrate dia boleh buat? Boleh tak? Tengok G tu, apa yang magistrate boleh buat? Dalam senario kita tadi. Ulang balik senario. Okey. Klien kita dituduh memukul seseorang mangsa dengan gunakan kayu. Okey? Pertuduhan diterang, dibaca, fahami, dah settle. Pukul dengan kayu kat kepala. Kepala pecah. Mangsa datang ke mahkamah. Ketika perbicaraan, mangsa kata, bukan dia yang pukul saya. Kalau kita ambil G, apa yang kita boleh buat? Seorang magistrate kena buat. Discharge. Apa maksud discharge? Melepaskan tertuduh. Lepaskan pertuduhan. Dia dilepaskan tapi tak amounting to acquittal. Yes, betul. Dia akan discharge not amounting to an acquittal ataupun DNAA. Okay? DNAA. Alright? Jadi, walaupun pendakwaan tak tutup kes lagi, sekiranya itulah apa yang keluar ketika perbicaraan, mahkamah boleh invoke section 173G dan discharge tertuduh daripada pertuduhan. Okey? Itu yang dikatakan tadi, nothing in paragraph F shall be deemed to prevent the court. The court ada kuasa di bawah F untuk 1 dan 2 tu, but nothing preventing them, menghalang mereka daripada invoke G. Faham tak? 2 dalam F tu wajib, tetapi tidak menghalang mahkamah untuk invoke G. Faham ya? Okey. Tadi siapa kata Wan kot yang sebut DNAA kan? Discharge not amounting to acquittal kan? Betul tak? Siapa yang sebut tadi DNAA? Discharge. Saya. Okey. Ada atau tidak kes yang di mana court acquit and discharge? Lepas dan bebas. Saya just jumpa yang court sebut pasal principle tu, yang kes pasal tu tak jumpa lagi. Just sebut pasal Right.
You all nak cari ke? You all nak I bagi terus jawapan dia? You all nak cari ke? You all nak I bagi? Sir, kalau public prosecutor engage LHLS, berapa? Apa citation dia? 1977, 1 MLG, 1 Okay. Kita jangan ambil yang jauh-jauh. Kita ambil yang recent. 2000 ke atas. Dari Google, Riza Aziz saya. Reza Aziz. Okay, itu paling recent lah. Okay lah, macam ini. Saya bagi, nanti baca ya. Kes NFC. National Feedlot Corporation. Okay. Tengok kes tu dulu. Saya tak nak bagi siapa accuse dia. Kita akan bincang next week. Boleh tak? Boleh. Alright. Tengok kes NFC ya. National Feedlot Corporation. Saya nak tahu siapa dalam kes tu dan apa keputusan dalam kes tu. Dan saya nak tahu juga, cari juga siapa peguam dalam kes tu. Penting tu, siapa peguam tu. Okay. Dan apa hujahan peguam dalam kes NFC in relation to 173G kita. Boleh tak? Boleh, sir. Alright, itu NFC ya, nombor 1. Nombor 2, saya nak minta tolong cari juga dalam kes yang melibatkan Lim Guan Eng. Okay, Lim Guan Eng, kes banglo dia pun sama. Tengok juga kes tu. Alright. Reza tu salah satu lagi lah. Kalau you dah sebut Reza, okay. Reza pun sama. Tapi Reza tu saya rasa dia bukan acquitted kan? Dia acquitted ke? Saya kena tengok balik. Sebab dia ada syarat Reza tu, tak silap saya. Betul tak? Siapa yang sebut Reza tadi tu? Wan lah. Ya. Ya, Nasrin sebut Wan apa Reza tadi kan? Okey. Cuba tengok juga Reza whether dia jatuh juga ke bawah section 173G kita. Okey. So 3 kes. NFC, Lim Guan Eng dengan Reza. Minggu depan kita bincang balik. Okey tak? Okey. Susah tak? Okey. Biasa kan, relax ya. Ni macam fieldwork lah, relax ya. You all baca light reading saja. Ya, I nak you all pergi tengok apa hujahan peguam yang telah membuatkan mahkamah membuat keputusan acquitted and discharge. Faham tak? Ya, apa hujahan saja. Okey. Sebab apa, kita dapatan mahkamah kita tak mau ambil tahu sangat. Okey, itu ialah saya nak lebih berminat kepada apa yang peguam hujah sampaikan hakim. Sebab 173G kata discharge not amounting to an acquittal. Dia tak sebutlah not amounting to an acquittal, tapi dia punya law tu is discharge not amounting to an acquittal. Bukan acquitted and discharge. Betul tak? Tetapi kenapa hakim membenarkan acquitted and discharge dalam ketiga-tiga kes tu? Boleh tak? Okey ke? Okey, sir. Ada apa-apa lagi tak? Kokok lah nak kita sebelum tu. Tadi saya kata apa tadi? Nak cakap pasal apa yang susah? Magistrate. Oh, magistrate. Okey lah. You all berapa maknanya graduate nanti apa dalam kepala? Nak masuk kerajaan ke nak masuk swasta? Swasta. Ada yang berminat masuk kerajaan ke? Saya berminat tapi saya lebih Saya berminat juga. Ya ke? Minat kerajaan. Kerajaan lah. So apa kerajaan? Sekarang ni COVID, kerajaan yang paling senang sekali. Gaji semua jalan macam biasa. Betul tak? Saya nampak benda saya nampak. Pengalaman saya masuk jadi magistrate sebab ibu saya nak saya jadi magistrate. Ibu saya kerani
kerani di mahkamah 20 tahun lebih. Jadi kerani nak satu hari nanti tak tengok anak jadi magistrate. So saya jadi magistrate. Saya jadi magistrate dan waktu ibu saya minta saya jadi magistrate, ibu saya kata apa? Jadi apa-apa pun kat negara ni kamu masih lagi dah boleh dapat gaji. Betul tak? Ni mak saya cakap saya lah. Sekarang adalah apa yang ibu saya cakap tu dibuktikan dengan jelas. Faham ya? Kita ingat bukanlah tak betul. Ingat takkan jadi waktu hayat kita, rupanya terjadi. COVID ke sah? Ya, COVID membuatkan peguam tidak ada kes. Sebab apa tak ada kes? Jenayah tak ada. Kes ialah kalau apa kita taklah semestinya kita nak buat jenayah kan. Kes civil pun ada. Betul tak? Tapi masalah sekarang ni mahkamah tak berjalan. Okay? Mahkamah tidak berfungsi sekarang ni dengan macam dulu. Maknanya perbicaraan diteruskan sebab semua tangguh kecuali kes-kes melibatkan kes jenayah yang baru saja. Kes yang ongoing semua tangguh. Jadi basically dalam kes jenayah kita sebagai peguam kita hanya ialah dekat dengan tarikh berbicaraan tu kita minta legal fees kita, klien akan bayar. Betul tak? Tapi kalau kata melibatkan kes nak ditangguh, dia tahu nak tangguh, dia takkan bayar yuran kita. Percaya je kat saya. So banyak kes kriminal waktu ditangguhkan ni memang tak dapat apa-apa pun. Yuran pun memang takkan dapat. Faham ya? So ini masalah dengan lawyer-lawyer yang ketika COVID ni lah. Okay. Itu adalah maknanya kalau kata tapi sebelum COVID ialah lawyer ialah bukan saya lah kan, orang lain lah. Hebat, kehidupan memang hebat lah. Dengan kereta, dengan rumah, dengan macam-macam. Jadi saya alhamdulillah apa yang ada, alhamdulillah. Tapi apa kita cakap sekarang ni, hidup sebelum COVID peguam memang mewah. Tapi sekarang ni ketika COVID, Timbalan Pendakwa Raya, Biro Bantuan Guaman, Magistrate, Hakim Session, semua antara orang yang paling senang lah. Sebab gaji masih lagi berjalan. Tetapi sebagai magistrate, tanggungjawab cukup besar. Macam kita cakap tadi, apa yang saya pause tadi adalah dekat tanggungjawab. Sebab di situ, walaupun gaji kita tidak besar, tapi kuasa kita besar. Tahu tak apa yang maksud saya situ? Kurang jelas. Kurang jelas lah? Sebab Ulang balik, Sir. Sebagai hakim atau sebagai magistrate, gaji kita ni tak sebesar peguam. Tetapi kuasa yang kita ada cukup besar. Saya faham, Sir. Faham ke? Bila kuasa besar, potensi untuk orang datang dan cuba untuk merasuah kita tinggi. Tinggi tak situ? Faham tak sampai situ? Faham. Peguam tak ada orang rasuah dia. Betul tak? Setuju tak dia? Tak tahu, Sir. Peguam tak ada orang nak rasuah peguam. Sebab apa nak rasuah peguam? Bagi yuran je lah. Kita tak panggil rasuah, kita panggil yuran. Tapi sebagai seorang magistrate, kuasa besar, di situlah akan ada orang-orang yang cuba untuk merasuah lah. So, di situ akan timbul masalah-masalah, yalah, kes-kes rasuah yang timbul. Ada kes hakim session pernah dituduh terima rasuah. Magistrate dituduh, belum didapati bersalah, tapi memang ada. Baru ni adalah Timbalan Pendakwa Raya Penang pun ada dituduh rasuah. So dengan kuasa yang besar ni, potensi untuk dirasuah tu tinggi. Jadi itulah kata kena berhati-hatilah. Ya, saya terus terang saya kata bila melibatkan rasuah saya tak mau masuk campur. Kalau orang kata dia nak rasuah ni, saya kata saya tak mau masuk campur sebab saya pegang apa? Rasi wa murtasi finnar. Pegang tu saja. Ya. Rasuah per rasuah, neraka lah tempat dia. Ya. Okey, so apa-apa pun dua-dua tanggungjawab amanah tu kena jalan lah. Ya. Siapa nak buat corporate syariah, nak buat civil, nak buat jenayah, nak masuk kerajaan, semua apa-apa pun etika tu kena ada. Itu saja pesan saya je lah. Sir,
macam mana saya jadi magistrate? Ada requirement ke? Cuba terangkan requirement sebab saya pun tak jelas macam mana nak jadi magistrate. Ada orang kata kena first class degree kan? Allah. So yang first requirement tu ya Allah. Tapi tak mustahil. Kami dah semester dah. Agak susah juga dah tu. Tapi semua macam inilah. Tak sempat dah Ya. Tak apa, rezeki ya. Semua kita pegang macam inilah, rezeki saja. Allah nak bagi kita jadi second class apa, second class luar pun boleh. Zaman saya kualiti keputusan itu penting. Tapi zaman sebelum saya, semua orang akan kata, oh, anak rupanya yang besar-besar DPP paling besar, magistrate paling besar, semua third class degree saja. Kan? The lead kapal sing pun third class degree tapi power. Ya, macam itulah. First class lawyer. So tapi itulah kata apa you nak masuk apa, tak apalah. Kita akan ada satu sesi nanti kita akan mungkin kalau kita boleh jumpa you nak apa yang terbuku dalam hati kepala you nak tanya pasal practice life atas bench DPP, you boleh tanya. Sekarang pun kalau kata lepas ni pun you nak tanya pun at any time boleh bincang je. Okay. Sir. Ya. Saya cadangkan kalau untuk sebenarnya sebab saya tertarik dengan sharing moment tu, apa kata kita buat masa last week? Boleh. Tak payah last week, middle week pun boleh. Tak apa, at any time saja. Cuma sekarang ni masalah kita tak boleh berjumpa ataupun sekumpul dapatkan tu you just kita boleh tu. But, tapi tanggungjawab saya kalau tu saya akan I will try to bagi tahu apa yang inilah the bright side sini, bright side sebelah sini, kita cuba je lah. Okay. But it's fun. Dua-dua bahagian pun memang sedap. Dia ada pro and cons lah. Sekarang ni dengan Asia ada anyone can fly ni, duit apa-apa pun jadi magistrate pun boleh pergi ke Korea, boleh pergi ke Jepun, boleh pergi ke mana kan. So basically dulu ni mungkin orang kata lawyer saja boleh. Magistrate tak boleh, tapi sekarang ni everybody can fly lah. Kan? In life itu yang paling shock lah. Boleh berjalan. Kalau you all suka berjalan, bila you practice, you masuk service, you buat apa, this is where you are. Dia pegang duit, you boleh berjalan. Faham ya? Faham. Tak apalah. Nanti bila-bila you just let me know saja. Okay? Alright. So ada apa-apa soalan? Kita berhenti dekat G. Nanti kita akan sambung lagi untuk HAI. We just go through nanti. Ya? Okay. So saya tinggalkan you all dengan 3 benda tu. You just baca NFC punya case, Lim Guan Eng dan juga Reza. Saya tak nak tengok apa, saya nak tengok apa yang lawyer saya cakap. Ya? Apa yang membuatkan lawyer boleh persuade mahkamah untuk benarkan. Okay? So, ada apa-apa lagi sebelum kita bersurat? Sir, sebelum kita tamat, boleh saya tahu berapa yang saya akan bagi markah dekat kami? Assessment. Oh, ada markah ke? Saya kena bagi markah ke? Oh, saya tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada kot. Ada. Tak apa, saya cuba. Tapi tanya saya, you all attend saya punya tutorial. I think saya pegang macam ni. Waktu zaman saya mengaji tu pun, lecturer saya kata, you datang, you buka otak you, kejap lagi habis pukul 5, you nak tutup balik, you nak buat apa-apa. Bagi saya cukup lah untuk saya untuk bagi 100% ya. Faham saya. Faham ya? It's all about you kena faham. Tanggungjawab saya sekarang ni, I nak you all waktu untuk practice saya boleh at least, bukanlah kata kita equip 100%. But at least bila you keluar daripada USIM, you masuk ke dalam working sector, you dah macam, nampak sikit tau. Oh, Fadli pernah cakap macam ni. Fadli boleh cakap macam ni. So, bila tu you boleh relate apa yang I cakap. Faham ya? Faham. Saya banyak kepada apa yang praktis. Untuk apa yang dalam buku, I think doktor akan terangkan dengan secara detail. But in practice, real life adalah ketika you all dengan I petang hari Jumaat macam ni. Di sini kita pergi kepada real life, real business. Okay? Alright. Okay tak? Okay, sir. Okay. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa lagi soalan last sebelum saya tutup? Tak apa, next week lah sebab panjang soalannya. Okey lah. Ya. Saya noted tu net session kita 18 hari bulan 12. 18? Oh, minggu depan tak ada? Tak ada. Oh, tak apalah. Yang cakap tadi sekarang ke? Adila ke cakap ni? Ya, saya Adila. Oh, okey. Alright. So 18 tak ada kelas?
Minggu depan tak ada, 18 next session. So 27 tak ada. Oh, cuti semester Tak sure. Okay, tak apa. It's okay. You just remind me, Adilah, ya? Okay, sure. Faiz nak tanya sekarang ke tak? Panjang soalannya, tak apa dah. Tak apa, you tanya lah. Lawyer ni kena pandai simplify. Okay, you simplify. Tengok apa kita boleh bantu. Ya Allah. Kalau tidak, tak betul, Faiz. Tak, saya nak tanya pasal session 173 yang F tu. Okay. Sebab apa yang saya baca, sebelum 1997, mahkamah just guna minimal punya evaluation. And dia letak yang lawyer ni kena proof beyond reasonable doubt at the end of the case prosecution. And then lepas kes Long Kochai, Dr. Sri Anwar Balachandran, M. Muhammad Razi tu, dia tukar balik prinsipal yang mana dia cakap kena guna maximum evaluation test, and then yang untuk buktikan beyond reasonable doubt tu dia tak whole prosecution on the whole case. Okay. And then benda tu dia proceed dekat amendment dekat 2006. Yang saya tak faham ni sekarang, bila saya baca kes ni, apa yang dimasukkan dengan minimum evaluation test dengan maximum evaluation test? Dia tak definisikan. Dia maximum evaluation yang kita ada hari ni adalah apa maksud dia tu, ketika prosecution stage, ya, mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie ketika itu dan dipanggil untuk membela diri. Okey? Dapat tak situ? Setakat tu? Dapat. Ketika pembelaan, tugas kita pembelaan adalah untuk membawa satu versi untuk rebut versi prosecution, versi pendakwaan. Okey? Saksi-saksi untuk menyokong pembelaan. Di sini, tugas mahkamah adalah untuk membuat satu maximum evaluation balik, iaitu menilai apa fakta-fakta yang kita bawa ketika pembelaan, comparekan atau bezakan ataupun melihat dalam konteks kes pendakwaan, membuat satu maximum evaluation, barulah buat keputusan. Okay, Faiz. Sampai situ dapat tak? Tak dapat saya. Okay. Defense bawa waktu pembelaan satu versi. Faham? Faham. Prosecution bawa satu versi. Faham? Faham. Tugas magistrate adalah untuk melihat kedua-dua versi ini. Faham tak setakat ni? Faham. Barulah satu keputusan boleh dibuat. Itu kita panggil maximum evaluation. Oh, okey, faham. Tapi tak habis lagi. Dalam membuat maximum evaluation, kes pembelaan, kes pendakwaan, prinsip yang perlu diguna pakai oleh mahkamah di sini, kalau kata tu dah buka, tengok prinsip di dalam kes Mat versus PP. Okey, Mat versus PP ada 5 prinsipal sebelum satu hukuman boleh dijatuhkan. Okey. Kita akan bincang nanti 5 prinsipal Mat versus PP. Okey? Okey. Apa prinsipal dia? Dia ada A, B, C, D. Dan dia ada E. Okey? Sebelum satu keputusan boleh dibuat. Alright? Setakat tu Faiz, faham tak? Faham. Okey. So di situ dia F. Dia pecah F tu. Oh. Itu maximum evaluation di situ. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu punya kes tu, kes tentang maximum evaluation tu memang membantu kalau nak baca. On point dekat muka surat 274, 275. Cuba tengok apa Agustin Paul cakap pasal maximum evaluation tu. Buku evidence ke? Ada tak? Ambil dia punya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes nombor 3. Ada tak citation? Sekejap saya tengok. 1999, 2 CLJ 215. Ada? Ada ya? Ya. 19 Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kurungan nombor 3, 2 CLJ 215. On point, cuba tengok muka surat 274, 275.
apa keputusan yang dibuat oleh Agustin Paul. Okey. Dia ada bincangkan tentang maximum evaluation. Apa yang dimaksudkan sebagai maximum evaluation dekat situ. Dan antara yang dibincangkan juga adalah untuk maximum evaluation, seseorang hakim tu perlu melihat kepada credibility saksi dalam kes-kes tu. Okey? So you orang tengok. Kalau kata kita nak cakap pasal maximum evaluation, paling saya rasa novel sikit adalah kes Anwar Ibrahim ni lah. Yang lama-lama tu dia tak berapa ni sangat, tapi yang Anwar Ibrahim tu boleh macam memahami lah. Okey, sir. Okey. Lepas tu untuk soalan Faiz tu juga untuk melibatkan maximum evaluation juga, tengok juga kes Loy Koi Chai. Ya, apa yang trial judge cakap dalam Loy Koi Chai tu, kalau tak silap saya dia cakap kalau dia senyap, dia berdiam diri, soalan yang perlu ditanyakan oleh hakim adalah adakah dia akan sentence him to court, to jail. Loy Koi Chai. Ya, tengok juga Loy Koi Chai tu, dia punya prinsipal Loy Koi Chai tu. We will discuss session akan datang. Okay. Ya, untuk maximum evaluation ni, what constitute maximum evaluation ni? Anwar Ibrahim nombor 3 dan juga Loy Koi Chai ni. Ada tak citation untuk Loy Koi Chai ni? Ada. 2003 kan? Tak silap saya? 2003. Yes. So Loy Koi Chai is on point lah. Ya, Agustin Paul is on maximum evaluation, dia relate kepada credibility of witness. Sebab dalam tu kes tu dia melibatkan Azilah, Azilah kes Tan Tuya, apa Sukma Susmita Maja, tak silap saya. Kan? Anwar Ibrahim ni waktu zaman saya tu antara kes yang pening lah. Kita dah belajar tiba-tiba Federal Court reverse semua. Pening semua. Kita belajar dulu apa jadi obsolete semua. So tapi tak apalah, the principle is still there. Okay? Ada apa-apa lagi? Boleh lagi ke? Saya takut lewat sangat. Tak apa, I'm okay. Kalau you all tentang apa pula? Last. Okay, one point last. Very persoalan sebenarnya. Soalan simple je. Okay, untuk postpone yang refer tadi, untuk postpone kes tu, ada masa maksimum tak untuk postpone kes tu? Postpone kes untuk apa ni? Tak, yang kita bincang tadi 1, 2, 3 apa? Tak apa, saya refer balik sebab saya pun tak ingat session berapa. Saya rasa tak, kita ada pergi cakap pasal postponement lah ini. Saya ada sebut tadi. Jumpa. Kalau tak jumpa kita pergi session next session tu. Next session lah sebab nak balik atau apa ni, nak buka buku balik. Tengok balik pasal postponement tu. Kat mana yang saya mungkin miss lah. Tak boleh nak recall. Okay? Okay. So, ada apa-apa lagi? Tak apa, next session lah. Alright. Tak apa, it's okay. So this is where you have question, you ada apa-apa soalan in terms of practice, tanya saja. Okay? Okay. Tulis banyak-banyak, kita bincang. No problem. Okay, so next session on charge, on bail, on 173 sampai G. Siapa ada soalan boleh tanya. Okay? Okay. Alright. Okay, kita stop kat situ. Have a nice day. Have a nice weekend. Jaga diri. Alright? Have fun. Okay, Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. End the meeting.